Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Barisan LJK, Surau Jumaat Al-Ikhlasiyah dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam surah Yusuf ayat ke-108, antara ayat-ayat yang terakhir. Sebelum daripada itu kita sambung sikit mengenai kebanyakan di kalangan manusia tidak beriman pada ayat sebelum ini kerana mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Mahmud bin Labid bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatir kepada kamu adalah syirik yang kecil. Sahabat bertanya, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Maka Nabi bersabda, "Ar-riya." Yaqulullah ta'ala yaumal qiyamah, Allah Ta'ala akan berkata pada hari kiamat, "Idza jazan nas bi a'malihim." Apabila Allah Ta'ala nak membalasi manusia dengan amalan dia, amalan mereka, maka pada ketika itu Allah Ta'ala akan berkata, "Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya." Hendaklah tara'una fid dunya, hendaklah kamu pergi kepada manusia yang mana dahulunya kamu pertontonkan amalan kamu di hadapan mereka. Fanzuru, kamu lihatlah, hal tajiduna indahum jaza, ada tak di sisi mereka pahala ataupun reward yang untuk dibalas, diberikan kepada kamu. Hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadza syirk, takutlah syirik ini, fa innahu akhfa min dabibin namli, kerana syirik ini lebih halus berbanding derapan semut. Summa bayyana lis sahabah, kemudian Nabi menerangkan kepada sahabat bagaimana untuk mengelak daripada syirik yang tersembunyi, syirik kecil ini. Maka Nabi ajar satu doa. Nabi kata, "Qulu, hendaklah kamu membaca doa ini untuk mengelakkan perasaan syirik, rasa hebat. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh." Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan kamu daripada kami mensyirikkan kamu dengan sesuatu yang kami mengetahuinya, dan kami minta ampun kepada kamu wahai Allah bagi suatu perkara yang kami tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengancam, memberi ancaman kepada orang-orang musyrikin dengan azab. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min 'adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Pada ayat ke-107 dalam surah Yusuf ini, adakah orang musyrikin ini mereka rasa selamat, rasa aman ya, bila mana azab datang kepada mereka, hukuman menyelubungi, mengelilingi mereka, adakah mereka rasa selamat? Ataupun akan datang kepada mereka pada hari kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, dalam keadaan mereka sendiri tak rasa, dalam keadaan mereka tak sedar perkara tersebut, azab turun, mereka tak sedar, hari kiamat berlaku, mereka tak sedar. Sebab itu Quran menyebutkan, afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabi rabbika. Ada disebutkan baghtatan wa hum la yash'urun, baghtah secara tiba-tiba, dalam keadaan mereka tidak sedar. Ayat yang sama, maksud yang sama daripada suratul Nahl, Allah Ta'ala memberitahu, afa aminal ladzina makaru sayyi'at, adakah orang yang merancang kejahatan, an yakhsifallahu bihimul arda, orang yang merancang kejahatan merasa selamat daripada Allah Ta'ala timbus mereka di bumi ini.
tenggelamkan mereka di bumi ini, au ya'tiyahumul azab, ataupun Allah Taala, ataupun azab datang kepada mereka min haitsu la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak sedar, au ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin, ataupun dalam keadaan mereka berbolak-balik, dalam keadaan mereka melakukan pekerjaan setiap hari, mereka punya pekerjaan, fama hum bimu'jizin, mereka tak sedar, mereka tidak boleh buat apa-apa bila azab datang kepada mereka. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Adakah penduduk kampung, penduduk sesebuah kampung merasa selamat daripada azab datang kepada mereka pada waktu bayatan, pada waktu malam, wa hum naimun, sedangkan mereka ketika itu sedang tidur. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Dan adakah penduduk sesebuah kampung merasa aman daripada azab datang kepada mereka pada waktu duha, pada waktu siang, sedangkan mereka leka dengan pekerjaan mereka. Afa aminu makrallah, maka adakah mereka rasa aman, selamat daripada rancangan atau balasan Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Tidak berasa selamat terhadap rancangan Allah ini melainkan orang-orang yang rugi. Orang yang rugi mereka rasa selamat. Mereka tak rasa takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan hari kiamat, tak bagi tahu bila berlaku hari kiamat, supaya nak menunjukkan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa ngerinya hari kiamat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikutnya, ayat ke-108, Allah Taala jelaskan selepas Allah Taala menyebutkan dalil-dalil kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan objektif dakwah Nabi. Untuk apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Inilah jalanku. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia dan juga jin, inna hadhihi tariqah allati atba'uha. Inilah jalan yang aku ikutinya. Dan dakwah yang aku seru manusia kepadanya, iaitu persaksian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Aku mengajak manusia kepada agama Allah dengan keyakinan, dengan bukti yang jelas. Aku wa yad'u ilaiha, dan juga mengajak kepada syahadah la ilaha illallah ini setiap orang yang mengikut aku, orang yang beriman kepada aku, yang membenarkan risalah dakwah aku. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Unazzihullah, aku mensucikan Allah taala, aku membesarkan Allah taala daripada sekutu. Allah taala tidak mempunyai syirik, tidak ada sekutu yang sama dengan Allah, tidak ada pembantu Allah, tidak ada anak bagi Allah, tidak ada ibu bagi Allah, tidak ada yang melahirkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka wa taala wa taqaddasallah an zalika uluwan kabira. Allah taala suci daripada semua tu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, ala basiratin, dengan cara yang jelas, dengan bukti yang jelas. Ana wa man ittaba'ani, aku dan juga orang yang mengikut aku, dakwah perkara yang sama. Wa subhanallah, maha suci Allah, Allah Taala tak ada sekutu baginya. Wa ma anna minal musyrikin, aku bukanlah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Isra Allah Taala menyebutkan tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin, bertasbih kepada Allah
tujuh petala langit dan juga bumi, dan juga di antara makhluk antara langit dan bumi, mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun yang ada di bumi, di langit ini, melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kamu tak faham tasbih mereka. Haiwan, tumbuh-tumbuhan, mereka tasbih kepada Allah, sama ada lisanul hal atau lisanul maqal, sama ada menggunakan bahasa lidah ataupun bahasa badan. Kita tak faham, tetapi sebenarnya mereka sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penyantun lagi Maha pengampun. Dalam ayat ini nak mengajar kepada kita rukun dakwah ini. Dalam dakwah ada misi dia, ada rukun dia. Perkara yang pertama, misi dakwah. Apa dia? Hadhihi sabili. Inilah jalan aku, cara aku, inilah manhaj aku begini. Kemudian dalam manhaj dakwah ini juga kena ada bukti, kena ada ilmu, iaitu ala basiratin. Inilah jalan aku yang jelas, bukti yang jelas. Kemudian dalam dakwah juga ada da'i dan juga ada mad'u. Ada orang yang berdakwah, ada orang yang didakwah. Ana wa manittaba'ani. Nabi berdakwah, orang yang ikut Nabi berdakwah, dan ada orang yang menerima, mendengar dakwah. Selepas mana Allah Subhanahu wa taala mensabitkan keesaan, selepas mana Quran menyebutkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dinafikan syirik pula. Nafyan qati'an, dengan cara penafian secara total. Ini semua untuk menyangkal bagi dakwaan orang-orang musyrikin yang mana mereka mengakui kewujudan Allah. Mereka mengakui Allah Ta'ala ciptakan langit bumi, mereka akui. Dalam masa yang sama mereka syirikkan Allah dalam melaksanakan ibadat. Sebab itu di akhir ayat 108 Nabi memberitahu, wa subhanallah, maha suci Allah, Allah Ta'ala tidak ada pembantu, tidak ada sekutu, tidak ada yang sama dengan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak mensyirikkan Allah. Kerana orang musyrikin, mereka mensabitkan Allah, tetapi mereka tidak menafikan sekutu bagi Allah. Jadi Nabi dalam ayat ini, di akhir ayat 108, ana bari'un min jami'il musyrikin, aku bebas, tak sama dengan semua orang-orang musyrikin, kerana aku berbeza dengan mereka. Mereka dakwah, mereka sembah Allah, tetapi mereka mensyirikkan Allah. Kesimpulan daripada ayat ke-108 juga ayat yang sebelum ini, 2-3 ayat sebelum ini yang kita bincangkan, iaitu nak memberitahu kisah Nabi Yusuf, dan juga selain daripada kisah Nabi Yusuf, daripada kisah Nabi-Nabi yang terdahulu bersama dengan kaum mereka, itu semua adalah perkara-perkara ghaib yang menunjukkan ini adalah mukjizat. Sebab Nabi tidak hidup pada zaman mereka, tidak hidup pada zaman Nabi Yusuf, tapi Nabi boleh menceritakannya. Itulah Al-Quran kalamullah. Perlu dibenarkan dakwah Nabi, kerana itu adalah mukjizat untuk Nabi SAW. Kemudian pada ayat wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, ini adalah sebagai motivate kepada Nabi ketika mana Nabi menceritakan kepada bangsa Yahudi, kepada orang-orang musyrikin Mekah tentang kisah Nabi Yusuf. Mereka tak beriman, mereka minta kepada Nabi untuk diceritakan. Bila diceritakan, mereka berpaling, mereka tidak beriman. Ini menunjukkan hidayat ini bukan di tangan Nabi. Nabi hanya berdakwah. Nabi hanya berdakwah. Yang memberi hidayat petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setiap Nabi, tugas dia adalah tablighul wahyi, iaitu menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dengan seikhlas-ikhlasnya, dan mengharapkan pahala daripada Allah. Bukanlah taklifun nas, bukanlah mentaklifkan manusia, bebankan manusia, sampaikan wahyu dengan bayar duit, dengan bayar imbuhan. Tidak. Tugas Nabi sampaikan, ganjaran Allah Ta'ala bagi.
Kemudian Al-Quran ini ataupun wahyu ini adalah satu peringatan, satu pengajaran ibarah kepada manusia keseluruhannya, kepada jin juga. Bukan sekadar untuk orang Arab, tetapi seluruh manusia. Kerana Al-Quran ini sesungguhnya satu peringatan bagi manusia, kerana dalam Quran ada diceritakan petunjuk-petunjuk tauhid, keadilan, kenabian, hari kiamat, kisah nabi-nabi dan juga taklif, tanggungjawabnya manusia perlu lakukan, terutama dalam bab ibadat. Dan banyak dalam Quran ini mengandungi benefit ataupun manfaat yang cukup besar. Betapa banyaknya tanda-tanda yang menunjukkan ke atas kewujudan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah, keilmuan Allah, rahmat Allah, hikmah Allah. Semuanya diceritakan dalam Quran. Penciptaan langit dan juga bumi, kemudian bagaimana di langit, di bumi ada bintang-bintang, ada lautan di bumi ini, ada sungai, ada bukit bukau, ada pelbagai jenis tumbuhan, pokok-pokok, haiwan dan juga buah-buahan yang pelbagai jenis dan juga rasa, bau, warna, sifat. Ini semua dalil-dalil mahsusah, dalil yang kita boleh rasa, boleh lihat, boleh tengok. Perbezaan ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan orang musyrikin ini diselewengkan. Kita panggil keimanan yang batil, sebab mereka mengakui kewujudan Allah tetapi mereka mensyirikkan Allah, menyembah berhala. Sebab itu Ibnu Abbas menyatakan turunnya ayat yang kita bincangkan ini, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sebab talbiyah orang musyrikin ini, kita talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah orang-orang musyrikin Arab, labbaik la syarika lak, labbaik la syarika laka illa syarikan huwa lak tumallikuhu wa ma malak. Itu talbiyah mereka. Ibnu Abbas kata, iaitu kami datang kepada kamu, wahai Allah, yang tiada sekutu bagi kamu melainkan sekutu yang mana dia milik kamu. Kata tak ada sekutu, tapi ada sekutu. Sekutu itu milik kamu wahai Allah. Wa ma malak, dan apa yang sekutu kamu miliki itu juga milik kamu. Jadi maknanya Allah, mereka syirikkan Allah. Daripada Ibnu Abbas juga bahawasanya orang-orang Nasara, wa anhu aidan annahum an-nasara wa anhu aidan annahum al-musyabbihah. Dikatakan ayat ini turun sebenarnya untuk orang-orang Nasrani kerana mereka mensyirikkan Allah. Ada yang kata mereka ini, ayat ini turun kerana bagi mereka yang musyabbihah, yang mentashbihkan, yang mensamakan Allah dengan makhluk. Mereka beriman kepada Allah secara kasar, secara dasarnya, tetapi secara terperinci mereka syirikkan Allah. Yang aulanya kita katakan ayat ini turun secara umum. Al-ibratu bi'umumil lafzi laisa bi khususis sabab, iaitu ayat ini turun siapa yang bersifat seperti ini, yang mensyirikkan Allah, maka dia tergolong dalam ayat ini. Siapa yang tidak kira sama ada dia orang munafik, orang Nasrani, orang kafir dan sebagainya. Kemudian azab Allah Subhanahu Wa Taala, kedatangan hari kiamat itu secara tiba-tiba, manusia tidak sedar kedatangan azab ataupun hari kiamat. Jalan sunnah Nabi, manhaj Nabi dan juga manhaj orang-orang yang mengikut Nabi adalah dakwah kepada syurga, dengan jalan keyakinan dan jalan kebenaran. Itu syiar orang mukmin, iaitu subhanallah, maha suci Allah, tak ada sekutu bagi Allah. Kemudian dinamakan jalan, dinamakan agama ni jalan. Qul hadhihi sabili, sabili adalah jalan aku. Nabi kata ini adalah jalan aku, maksudnya ini adalah agama aku. Dinamakan jalan itu agama. Sebab apa dinamakan jalan itu agama? Kerana agama ini adalah jalan untuk mendapat pahala dan juga untuk menuju kepada syurga. Ud'u ila sabili rabbik,
kamu dakwahlah, serulah kepada jalan Tuhan kamu, iaitu kepada agama Tuhan kamu. Dalam surah An-Nahl. Kita lihat pada ayat ke-109. Ini antara episod yang terakhir dalam kisah dalam surah Yusuf, mengenai dengan al-ibrah minal qasas al-Qur'ani, iaitu ibrah yang daripada kisah Al-Quran. Ayat ke-109, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladhina min qablihim waladarul akhirati khairul lilladzina ittaqaw afala ta'qilun. Tidakkah kami mengutuskan sebelum daripada kamu wahai Muhammad melainkan beberapa orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka di kalangan penduduk kampung tersebut. Afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka bermusafir di bumi ini, menyebabkan mereka akan lihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum daripada mereka. Waladarul akhirah, benar-benar kehidupan akhirat itu lebih baik, jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, tidakkah mereka berfikir perkara ini? Kesinambungan ayat 109 sehinggalah ke akhir surah Yusuf dengan ayat yang sebelum ini. Selepas mana Allah Ta'ala mensabitkan Al-Quranul Karim, mensabitkan Al-Quranul Karim ini kenabian Nabi, kenabian Nabi, nubuwah Nabi, mensabitkan Al-Quranul Karim dengan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil, iaitu Nabi memberitahu perkara-perkara yang ghaib. Kisah-kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf itu perkara ghaib, manusia tak tahu. Jadi Quran mensabitkan kebenaran Nabi, kenabian Nabi ini. Quran mensabitkan kenabian Nabi ini dengan Nabi memberitahu perkara-perkara ghaib. Sekaligus Allah Ta'ala nak menyangkal orang-orang yang mengingkari kenabian Nabi. Sesungguhnya orang yang mana ataupun orang yang menyerupai yang sama sifat dia seperti dengan orang yang mengingkari kenabian Nabi. Allah Ta'ala menyatakan, Allah Ta'ala, kalaulah Allah Ta'ala nak menghantar Rasul, pasti Allah Ta'ala akan menghantar malaikat. Itu perkataan orang-orang yang mengingkari nubuwah, kenabian Nabi. Mereka kata kalau Allah Ta'ala nak menghantar utusan dakwah kepada kami, buat apa hantar Rasul, buat apa hantar manusia, hantarlah malaikat. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, walau sya'a rabbuna la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kalaulah Tuhan kami kehendaki, pastilah dia akan menurunkan malaikat. Tapi masalah kamu tak nak dengar. Turun malaikat pun sama juga, kamu tak beriman juga. Bila turun malaikat, apa jawapan mereka? Mereka kata itu malaikat bolehlah, kami manusia. Bila turun manusia, mereka tak nak beriman. Mereka kata sebab apa tak nak turun malaikat? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi inzar, ancaman kepada orang-orang kafir Quraisy, dan juga seumpama dengan orang-orang kafir Quraisy ini, Allah Ta'ala memberi ancaman azab, azab yang keras sekiranya mereka tidak beriman. Kerana sunnatullah, menjadi sunnatullah, kebiasaan, menjadi adat Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya, iaitu bila mereka tak beriman, dah datang dah bukti, maka azab akan turun. Itu sunnatullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, bersama dengan ayahnya, bersama dengan adik-beradiknya, sebagai satu ibarah untuk orang yang mempunyai akal, mempunyai fikiran. Kamu fikirlah bagaimana ranjau ataupun ranjau yang penuh berduri, perjalanan Nabi Yusuf, bagaimana terpisah dia daripada keluarga dia, bagaimana mereka dapat berkumpul kembali.
Disudahi surah Yusuf ini dengan penutupan yang menunjukkan iaitu wajib untuk kita mengambil pengiktibaran ataupun ibrah dengan kisah yang memberi kesan dalam hati kita ini di antara Kanaan dan juga Mesir, di antara Palestin dan juga Mesir. Sebab Nabi Yaqub, adik-beradik Nabi Yaqub berada di Palestin. Mesir, Nabi Yusuf tinggal di situ menjadi raja, menteri kewangan Mesir. Bermula kisah Nabi Yusuf ini, kita lihat bagaimana dicampakkan Nabi Yusuf dalam perigi yang kering. Mana dihina dia, dibuang dia, dipulau daripada adik-beradik dia. Kemudian jadilah Nabi Yusuf dibesarkan di istana raja Mesir. Daripada dalam perigi masuk istana, jadi hamba. Dah eloklah tu masuk istana, kemudian dipenjara pula. Kerana apa? Kerana difitnah menggoda permaisuri raja Mesir pada ketika itu. Kemudian diberikan satu jawatan yang tinggi kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan disifatkan kisah Nabi Yusuf ini bagaimana perancangan jahat adik-beradik dia, dengki adik-beradik terhadap Nabi Yusuf, bagaimana perancangan jahat wanita dan tipu daya wanita terhadap Nabi Yusuf, dan sabarnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam melalui kehidupan ini. Bagaimana akhlak Nabi Yusuf, bagaimana tasamuh, bertoleransi Nabi Yusuf bersama dengan adik-beradiknya, tidak menyimpan sifat dendam, dan memuliakan Nabi Yusuf terhadap ibu dan ayahnya. Ini semua kita boleh lihat bagaimana perjalanan daripada awal sehingga akhir. Ini semua sebagai ibrah, satu peringatan, satu ketukan dalam pemikiran kita. Begitu susah Nabi Yusuf ini dalam melalui detik-detik cemas dalam kehidupan dia. Makna pada ayat ke-109 iaitu Allah Ta'ala tidak mengutuskan, wahai Muhammad, mana-mana Rasul sebelum daripada kamu, melainkan mestilah laki-laki. Nabi mestilah laki-laki, illa rijalan. Bila sebut laki-laki, bukan malaikat. Allah Ta'ala tak utuskan malaikat, sebab malaikat bukan laki, bukan perempuan. Dan Allah Ta'ala tidak mengutuskan juga wanita sebagai Nabi. Dan hendaklah mereka itu di kalangan lelaki yang diutuskan sebagai utusan Rasul Nabi ini, mestilah di kalangan penduduk bandar, bukan penduduk kampung ataupun kawasan pedalaman. Tidak. Dan kami menurunkan wahyu kepada mereka, dan juga kami turunkan pensyariatan kepada mereka. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala menghantar Rasul di kalangan laki-laki, bukan perempuan. Kerana perempuan tidak sayugianya menjadi Nabi. Tak ada seorang pun wanita menjadi Nabi ataupun Rasul. Dan pilihan menjadi Rasul ini daripada Allah di kalangan penduduk bandar. Sebab kerana Allah Ta'ala tidak akan hantar lelaki yang duduk di kawasan nun jauh di pedalaman sebagai Rasul ataupun Nabi. Kerana bandar-bandar yang lain akan mengikut Nabi yang berada di kawasan bandar. Kalaulah Nabi di kawasan pedalaman ini terkenal dengan kejahilan, terkenal dengan kekerasan. Tuan-tuan lihat saja orang-orang asli di Malaysia ini cukup bagaimana percakapan mereka. Bagi kita kasar, bagi mereka biasa. Sebab mereka ketamadunan mereka tidak terkehadapan. Sebab itu mereka jahil, iaitu kurang ilmu, knowledge mereka kurang, dan cara peradaban ataupun ketamadunan mereka juga kurang. Dan penduduk bandar ini dia lebih majulah, lebih bertamadun, dan tabiat mereka juga lebih lembut, percakapan, tutur bahasa, dan juga dari segi pergerakan pun
agak steady, tidak kasar. Sebab itu Quran menyebut Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallah. Iaitu al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Orang A'rab ini orang Arab yang duduk di kawasan pedalaman. Macam kita orang asli lah. Mereka ni keras. Ashaddu kufran wa nifaqan. Dari segi kufur pun mereka keras, kekufuran dari segi nifaq itu pun keras. Ibnu Katsir menyatakan sebahagian di kalangan ulama ada yang mendakwa, sebahagian di kalangan manusia ada yang mendakwa Sarah iaitu isteri Nabi Ibrahim, ibu Nabi Musa, Maryam binti Imran iaitu ibu Nabi Isa alaihi salatu wasallam nabi. Mereka ni semua bukan nabi. Walaupun Quran sebut wahyu, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih, kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa supaya ibu Nabi Musa susukan Nabi Musa, datang ke istana Firaun. Sebenarnya awhayna ini literalnya memang makna wahyu, tapi makna sebenar bukan wahyu, itu mengilhamkan. Sebab wahyu ini untuk Nabi. Ibu Nabi Musa perempuan, tak layak untuk menjadi Nabi. Begitu juga malaikat datang kepada Maryam, memberi berita gembira kepada Maryam, iaitu akan lahirnya anak daripadanya, iaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ketika mana malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah Ta'ala telah pilih kamu, telah mensucikan kamu, dan juga telah pilih kamu mengatasi wanita-wanita sekalian alam, wanita-wanita dunia ini. Makna wanita yang terafdal di dunia, iaitu antaranya adalah Maryam alaiha salatu wassalam. Jadi Allah Ta'ala pilih kamu, bukan pilih menjadi Nabi, tidak. Pilih di antara wanita-wanita terbaik di dunia adalah Maryam. Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi waruk'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, beribadatlah kamu kepada Tuhan kamu, sujud, rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Wa hadzal qadar hasidun lahun. Ini adalah kadar ataupun bahagian yang mana terhasil bagi mereka. Maryam wanita yang terafdal, manakala Nabi Musa, ibu Nabi Musa, ibu kepada isteri kepada Nabi Ibrahim, mereka ini bukan nabi walaupun diceritakan dalam Quran. Walakin la yalzam min hadha an yakunna nabiyyat bidzalik. Tidak sepatutnya mereka ni menjadi nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama, ayat yang ke-110 109, Allah Subhanahu wa taala memberi gertakan kepada orang musyrikin sebab mereka ni mendustakan nabi dalam keadaan ta'ajjub, pelik. Allah Ta'ala menyatakan, afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka bermusafir di bumi ini, di dunia ini, mereka tak bagi bermusafir ke? Bila mana orang-orang yang mendustakan kamu wahai Muhammad, mereka berjalan bermusafir di permukaan bumi, maka mereka akan lihat, mereka akan lihat bagaimana kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasul sebelum daripada mereka. Bagaimana Allah Ta'ala hancurkan mereka, seperti kaum Nuh, seperti kaum Hud, kaum Saleh, kaum Lut, orang-orang kafir dan seumpamanya. Sesungguhnya kesudahan orang-orang kafir ini dibinasakan, dimatikan oleh Allah, diazab oleh Allah. Kesudahan orang-orang beriman, mereka akan selamat. Tidakkah mereka bermusafir? Sebab itu kita disunatkan, kita ini digalakkan untuk bermusafir. Lihat, kalau pergi ke negara-negara Europe, kita lihat bagaimana indahnya, bagaimana cantiknya negara-negara Europe ini, bagaimana bersihnya,
kawasan mereka. Kita lihat setiap kawasan negara ada kelebihan tersendiri, dan negara-negara ataupun kesan-kesan umat yang telah dibinasakan oleh Allah juga kita kena pergi untuk ziarah, tetapi untuk melihat sebagai ibrah, sebagai peringatan kepada kita, sekiranya derhaka kepada Allah, inilah balasannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan untuk kita beramal untuk akhirat, dan juga untuk kita buat persediaan untuk hari akhirat, dan pelihara diri kita daripada diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyatakan, waladarul akhirati khairul lilladzina taqaw afala ta'qilun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik berbanding orang yang takutkan Allah. Lebih baik sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang yang takutkan Allah. Bila orang yang takutkan Allah, mereka tidak akan syirikkan Allah, mereka tidak akan derhaka kepada Allah. Kehidupan akhirat ini lebih afdal berbanding kehidupan dunia ini bagi orang musyrikin, bagi orang-orang musyrikin yang mendustakan nabi-nabi. Seperti mana Allah Ta'ala selamatkan orang-orang beriman di kehidupan dunia, seperti itu juga Allah Ta'ala selamatkan di kehidupan akhirat orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat akhirat lebih sempurna, lebih berkekalan, lebih kekal berbanding nikmat kehidupan dunia. Afala ta'qilun, tidakkah kamu tahu perkara ini? Adakah kamu tak tahu perkara ini? Sesungguhnya kamu, kalau kamu ada akal, kamu berfikir, pasti kamu akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi berita gembira kepada Nabi, iaitu pertolongan yang akan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, iaitu pertolongan Allah akan turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam, terutama kepada Nabi-Nabi sebelum ini, ketika mana dalam situasi cemas, dalam keadaan tersempit, dalam keadaan terdesak. Pada ketika itu Nabi-Nabi akan menunggu, menanti pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam situasi tersebut. Allah Ta'ala menyatakan, hatta, pada ayat berikutnya, hatta idza stay'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha' wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sehingga apabila nabi-nabi berputus asa, wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami memutuskan sebelum daripada kamu melainkan beberapa orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka sampaikan dakwah kepada kaum mereka, risalah dakwah kepada kaum mereka, mengajak kepada tauhid, ikhlas beribadat kepada Allah. Maka kaum mereka dustakan nabi-nabi, mereka berterusan dalam kekufuran, dalam pelampauan, dalam kedegilan menentang nabi. Maka dilewatkan pertolongan, diberikan kepada Nabi, sehinggalah Nabi-Nabi telah putus asa. Bukan putus asa daripada pertolongan Allah, kena faham, idza stay'asar rusul, putus asanya Nabi bukan daripada pertolongan Allah, putus asa Nabi daripada keimanan mereka, daripada keimanan orang-orang kafir. Mana bila Nabi dah putus asa terhadap orang-orang kafir yang tak nak beriman, kerana mereka dah tenggelam dalam kekufuran, maka pada ketika itu Nabi pada ketika itu apa yang berlaku? Wa dhannu annahum, iaitu umat-umat ataupun umat-umat yakin bahawasanya Nabi ini mereka telah mungkiri janji mereka. Mereka kata, Nabi-Nabi kata pertolongan Allah akan datang, tapi tak datang-datang pun. Jadi mereka yakin, orang-orang umat ataupun umat Nabi, mereka yakin Nabi ini adalah orang yang memungkiri janji.
kerana pertolongan Allah tak turun-turun. Mereka mendustakan Nabi, apa yang Nabi beritahu kepada mereka, pertolongan Allah itu benar, janji Allah itu benar, mereka dustakan. Mereka dustakan Nabi. Apabila datang kepada Nabi pertolongan Allah secara tiba-tiba, datang pertolongan Allah, diberi bantuan, diselamatkan orang yang mana Allah Ta'ala kehendaki, iaitu Nabi dan juga orang-orang yang beriman, dan diturunkan azab pada ketika itu kepada mereka yang dustakan Nabi, yang berpaling daripada Nabi. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, tidak akan ditolak azab kami, iaitu tak ada siapa yang dapat menepis, menahan azab kami. Makna dalam ayat ini ada dua tau. Ada dua. Ada yang dibaca hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu. Ada yang baca qad kudzibu, dibaca sabdu. Makna yang berbeza tu sebenarnya. Sekiranya dibaca qiraat wa kudzibu hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum. Qad kudzibu bermaksud rasul-rasul menyangka, menyangka bahawasanya kaum mereka sesungguhnya telah mendustakan mereka, mendustakan nabi-nabi. Tidak ada iman selepasnya mengenai apa yang mereka memberi, nabi-nabi memberi ancaman kepada mereka. Mereka tak beriman juga, maknanya dah beri ancaman semua, mereka tak beriman, tetap dusta. Itu dibaca dengan sabdu. Okey, ini semua adalah ancaman kepada orang-orang kafir Quraisy dan seumpama mereka kerana tidak beriman dengan Nabi. Kalau kita lihat dalam Quran, sebenarnya banyaklah perbandingan dalam Quran yang ayat yang seumpama dengan pertolongan Allah kepada Nabi-Nabi ni. Janji Allah Ta'ala untuk tolong Nabi. Contoh dalam surah Ghafir, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya Allah Ta'ala gunakan ayat penegasan taukid. Kami benar-benar, dua taukid, ayat penegasan inna dan juga la. Sesungguhnya benar-benar kami akan menolong rasul-rasul kami dan juga orang yang beriman di kehidupan dunia. Dalam suratul Mujadalah, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah Ta'ala menetapkan kami, aku dan juga Rasul aku, iaitu Allah Ta'ala dan juga Rasul Allah akan menang, akan mengalahkan musuh. Innallaha qawiyyun aziz. Allah Ta'ala itu maha perkasa, maha kuat lagi maha perkasa. Ini menunjukkan kemenangan, pertolongan pasti berpihak kepada Allah dan juga kepada Nabi dan juga orang-orang beriman. Dan terlaksana, dan pertolongan Allah menjadi kenyataan istinjaz an-nasr, iaitu dalam surah Al-Baqarah, wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ayat ini ayat am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Menimpa kepada manusia al-ba'sa wad-dharra, kemudaratan, musibah menimpa manusia, wa zulzilu, digoncang manusia, berlaku gempa, hatta yaqula rasul, sehingga rasul, orang-orang beriman yang bersama dengan rasul, mereka berkata, mata nasrullah, bilakah pertolongan Allah ini? Ala inna nasrallahi qarib. Allah Ta'ala kata, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dah dekat dah.
InsyaAllah pada minggu hadapan kita sambung sikit mengenai dengan kudzibu dan juga kudzibu. Apa perbezaan dia, dan juga kita menutup tirai terus pengajian dalam kuliah tafsir pada minggu depan antara siri yang terakhir selepas hampir setahun setengah surah Yusuf ini kita bincangkan sebelum bulan Ramadan pada 2022 akhir bulan 8 lebih kurang, kemudian 2023 dan sekarang masuk 2024 insya-Allah pada bulan minggu hadapan, minggu yang terakhirlah untuk kita bincangkan surah Yusuf, menutup tirai pengajian kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna amin.